Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi keluarga HIG Group, Allah yarham Haji Ismail, Tuan Haji Mahmuzi selaku pengurus HIG, kompleks HIG, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, warga kuliah duha yang istiqamah hadir mengimarah kuliah ilmu kita pada pagi Jumaat yang penuh berkat di Pulau Mutiara Kedah ini. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita pagi ini saya nak bahagikan kepada dua. Yang pertama, kita nak cakap sikit berkaitan dengan kita sedang berada di bulan Sya'ban. Yang kedua, kita akan bercakap tentang Ramadan yang akan tiba. Mana kita sedang meniti Sya'ban dan kita menanti Ramadan. Tadi kita baca doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Rajab, berkatilah bagi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk jumpa Ramadan. Nabi ajak kita minta berkat. Rajab sudah pun berlalu. Berkatkah bulan Rajab kita? Umpama contoh, umur hak Tuhan bagi dekat kita melibatkan hari, minggu dan bulan. Bergerak hari ke hari, berlalu 24 jam. 7 hari terlepas, jadilah seminggu. Kita ada waktu pagi yang bermula dengan subuh. Kita akan meniti waktu duha seperti sekarang. Sekejap lagi zuhur akan menjelma. Selepas itu kita akan jumpa dengan asar, jumpa dengan maghrib, tenggelam matahari. Berkatkah Rajab kita? Kalau sekiranya masa waktu di dalam bulan Rajab itu tidak kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk menghambakan diri kepada Allah, buat apa yang mengundang ganjaran banyak yang disediakan di bulan Rajab, ataukah kita biasa-biasa saja? Rajab dengan bulan lain sama saja, sedangkan dia tidak pernah sama. Ialah bulan haram
yang ganjaran pahala kebaikan akan digandakan. Dalam bulan Rejab ada satu malam. Malam itu sunat dihidupkan. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya-nya. Malam tadi saya urai panjang lebar di Masjid Aisyah tentang malam-malam yang sunat dihidupkan menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Saya ingat tuan-tuan boleh ulang nak dapatkan malam itu di dalam kuliah yang telah dirakam oleh sahabat kita. Saya ingat boleh hubung dalam kita punya grup. Sebelum saya terlupa, saya nak tanya betul-betul, yang mai kuliah kita ni semua ada dalam grup tu kan? Ada yang tak ada kan? Cuba angkat tangan yang tak ada. Wah, lamai. Saya sudah pun minta kepada Haji Mahmuzi untuk jadikan saya admin. Tuan-tuan ambil nombor telefon saya, nanti hantar kepada saya nak jadi ahli grup HID. Nombor telefon saya 013 013 488 1967 013-488-1967. No, Syekh Yusuf Hadi Ahmad. Tadi pun saya di kuliah subuh, saya mencadangkan kepada masjid bagi ada grup WhatsApp. Sebab mudah. Contoh tadi kita mengaji satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ saya baca kitab hadis kursi, tengah sebut tentang nafsu-nafsu yang tiga di bahagian bawah sekali dalam bicara tentang nafsu-nafsu yang disebut di dalam Quran. Nafsu radiyah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Merujuk kepada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya baca dan hurai tafsir kepada ayat itu. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada satu riwayat di mana Nabi mengajak seorang sahabatnya untuk membaca doa bagi mendapatkan nafsu yang mutmainnah. Jadi saya kata saya akan tulis atau kita ambil gambar doa itu, kita akan paparkan dalam kita punya grup WhatsApp. No? Doa dia elok diamalkan. Semua kita pakai amal, insya-Allah. No, satu hari kita ingat kita hurai. Yang ni kita nak cakap buat Syaban dengan Ramadan. Doa dia ya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon padamu ya Allah, bagilah sekeping jiwa satu hati yang tenang, sekeping jiwa satu hati yang beriman denganmu, yang menerima ketetapan dan ketentuanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberian kurniaanmu. Ini nanti hadis itu saya akan hantar dalam grup kita supaya tak payah tunggu nanti baru nak amal. Dapat terus amal insya-Allah. Apalagi kita di bulan yang gerbangnya Ramadan, nanti kita sudah boleh untuk bina momentum untuk beri yang terbaik dalam bulan Ramadan nanti. Ya. Jadi sekali lagi, siapa yang belum jadi ahli grup HIG Duha boleh hantar nombor telefon kepada saya untuk saya add masuk sebagai ahli grup, ya, insyaAllah. So Syaban terletak di antara Rejab dan Ramadan. Nabi SAW pernah beritahu bulan Syaban ini dia bulan manusia ramai ghaflah, manusia tak ambil berat. Umat Nabi Muhammad ramai tak ambil berat bulan Syaban. Dia ambil berat bulan Rejab hari itu. Dia pulun. Sebab bulan Rejab bulan haram. Dia pulun. Ramadan dah tentu pulun.
tapi bulan Syaban dia buat dut je. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Nasa'i daripada cucu angkat Nabi, nama dia Sayyidina Usamah bin Zaid, anak kepada Sayyidina Zaid bin Harisah. Sayyidina Usamah ni dia membesar lebih kurang dengan Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi. Jadi bersama dengan cucu-cucu Nabi, dia duduk kelitin ikut Nabi lah sampai dia membesar. No? Sayyidina Usamah satu hari dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, Usamah tak pernah tengok pun Rasulullah berpuasa dalam satu-satu bulan semacam Usamah tengok Rasulullah puasa dalam bulan Syaban. Jadi Sayyidina Usamah yang selalu duduk dengan Nabi ni tengok Nabi bulan Syaban banyak puasa sunat ni. Jadi dia tanya Nabi, dia kata, kenapa banyak sangat puasa ni tak pernah tengok pun macam ni punya puasa? Makna Ramadan tu lain lah kan. Ramadan memang semua orang puasa, tapi Nabi Muhammad dalam bulan Syaban, kata Sayyidina Usamah, banyak sungguh puasa. Lalu Nabi menjawab, kata Nabi, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata Nabi, inilah satu bulan di mana manusia itu sering lalai, ghaflah akan bulan ini, iaitulah wa huwa syahrun, kata Nabi, baina Rajabin wa Ramadan, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Inilah satu bulan manusia ini selalu lalai akannya, iaitu terletak di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Nabi yang apa? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Inilah nak abang kata kamu, bulan di mana amalan-amalan manusia diangkat kepada Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka Nabi kata, aku cinta amalan aku diangkat ke langit ketika itu aku sedang berpuasa. Jadi sebab itu Nabi banyak puasa di bulan Syaban. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, diriwayat oleh Al-Imam Bukhari, hadis sahih, riwayat Imam Muslim, kata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda biasanya berpuasa, punya Nabi itu biasanya berpuasa sehingga kami katakan bahawa Nabi tidak akan berbuka. Makna puasa terus, no? Seminggu puasa terus, 2 minggu puasa terus. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kadang-kadang Nabi apabila tak puasa, Nabi itu berbuka sehingga kami katakan Nabi ini akan terus berbuka. Nabi kadang Siti Aisyah tengok puasa panjang masanya, tiba-tiba tak puasa pula. Jadi Siti Aisyah kemudian menyatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah, sedangkan aku tak pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Aku tak pernah tengok Nabi puasa sebulan penuh sepenuhnya melainkan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam
berpuasa sunat dalam sebulan itu yang terlebih banyak daripada puasa sunat di bulan Syaban. Nampak tak? Jadi dalam memahami hadis ini jelas Nabi tak pernah puasa penuh sebulan kecuali Ramadan. Nabi berpuasa sunat paling banyak di bulan Syaban. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu Syaban adalah bulan terakhir sebelum datangnya Ramadan. Syaban bulan yang menjadi gerbang akhir untuk jumpa Ramadan. Kalau kata orang perempuan nak bayang qada puasa dia, inilah last, tak ada lah. Lepas ni berlagalah dengan Ramadan. Kena pesan anak isteri kita, ingatkan mereka, ada tak lagi puasa qada, ada tak lagi puasa ganti, kena qada, kena ganti, sebab selepas ni Ramadan. Nabi bagi tahu inilah bulan di mana amalan kita semua diangkat. Main depan. Inilah amalan di mana bulan di mana amalan anak Adam ini diangkat ke langit. Tuan-tuan, ulama bahas, dia kata ada keadaan di mana amalan kita diangkat secara bulanan, secara mingguan. Diangkat secara mingguan itu pada hari Isnin dan hari Khamis. Sebab tu Nabi puasa sunat Isnin Khamis. Aku suka waktu mana amalan aku diangkat ke langit itu, aku sedang puasa. Kalau semayang dia ada waktu dia kan, habis kuat 5 minit. Betul tak? Kalau kita bayar zakat tapi pejabat zakat lama mana aja, kita bagi zakat 10 minit 20 minit. Kalau kita baca Quran pun tak boleh sampai sepanjang-panjang hari. Tapi kalau kita puasa dari tenggelam, dari naik fajar sampai tenggelam matahari. Nampak tak? Satu ibadat yang di dalamnya ada banyak ibadat. Kita puasa dengan hanya menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang jangan batal puasa. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak buat perkara batal puasa, kita puasa daripada terbit fajar, tenggelam matahari dengan niat. Siapa puasa sehari pada jalan Allah, Nabi kata Allah akan jauhkan dia dengan neraka 70 tahun. Sehari. Satu ibadat satu-satunya yang tidak diberitahu berapa. No, hak lain dia abang daripada 10 sampai 700 kali ganda, tapi dia ada illa. No, melainkan puasa. Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bi. Hamba aku tu puasa kerana aku akan balas untuknya. Hak lain buat bukan kerana Allah kah? Ya, kerana Allah. Tapi puasa ini luar biasa. Orang pun tak tahu. Bini pun, dulu salafus soleh ada ramai yang isteri dia tak tahu pun kata dia puasa. Isteri dia bagi bekai, bang, ni bekai roti. Dia ambil pun bekai roti tu, dia bawa pergi tempat kerja dia. Dia sedekahkan roti itu kepada fakir miskin. Dia terus berpuasa. Saya kata saya pun tak boleh buat. Nama kata nak puasa ni tuan-tuan, kalau tak jaga sok sungguh baru gagah puasa jugalah, pasal saya jenis tak tahan kena makan sok. Jadi puasa-puasa sunat ni pun saya abang kat bini, cek bangun saat ni tolong buat untuk makan sok kan. Memang sunat pun, bersahur tu sunat, tapi nak cerita kata kalau tuan-tuan tak bersahur secara proper, tuan-tuan boleh buat. Dia sahur bermula selepas tengah malam. Sekurang-kurang sahur apa? Jur'ah min ma'. Sekurang-kurang sahur, ambil air, minum. Itu sudah bersahur. Cukup. Bini tahu lah? Bini pun tak tahu.
Tapi baiklah ajak bini sekali kan, baiklah ajak suami sekali kan. Bang, jom kita puasa esok bang. Nanti Cik Mangkit goreng ikan kasam. Kan lagi bagus betul. Tuan-tuan dan puan sekalian. Nah, jadi apabila kita teliti hadis ini, Nabi bagi tahu tentang bagaimana amalan diangkat juga ke langit pada bulan Sya'ban. Sebab tu Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Tuan-tuan, bulan Sya'ban ni ada nama satu malam nisfu Sya'ban. Betul tak? Malam nisfu Sya'ban. Dekat zaman nanti buat dekat surau. Apa dia? Sambutan malam nisfu Sya'ban. Semalam kita terang, Al-Imam Ghazali juga menyebut bahawa malam daripada 15 yang sunat kita hidupkan adalah malam nisfu Sya'ban. No? 15 malam yang sunat kita hidupkan, kita bangun malam, kita menghidupkannya. Macam nisfu Sya'ban, Nabi kata bila sampai malam nisfu Sya'ban, qumu lailaha, bangunlah malamnya, yakni hidupkan malamnya, wasumu naharaha, dan puasalah pada siangnya. Jadi siang kita puasa. Jadi kempen kita apa? Kempen kita hidupkan malam nisfu dan juga berpuasa pada siangnya, iaitu 15 Sya'ban. Boleh tuan-tuan? 15 Sya'ban. Okey. Malam tu ulama Syam terbahagi dua. Ada yang mereka sepakat menyatakan sunat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tetapi sebahagian menyatakan sunat menghidupkan sendiri-sendiri. Di rumah bangun malam, semayang hajat, semayang taubat, semayang tahajud, semayang witir, buat qiyamul lail. Ada sebahagian juga yang ramai juga ulama menyatakan kami suka menghidupkan malam itu di masjid-masjid. Jadi kita boleh hidupkan malam secara beramai-ramai. Kan kadang-kadang akhir zaman ni kita dah tak kuat. Ramai orang tak kuat nak bangun malam seorang-seorang di rumah. Jadi dia boleh bangun malam dan pergi ke masjid suami isteri kan. Jadi lah ni mudah. Macam kita buat grup WhatsApp HIG kuliah duha. Kita sampaikan dalam tu. Contohnya kita punya WhatsApp di surau apa nama Datuk Bakang. Grup WhatsApp kempen menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan berpuasa nisfu Sya'ban. Sila berikan perakuan, persetujuan untuk hadir qiyamul lail pada malam ini. Jamuan untuk sahur disediakan. Itu dia isilah. Jadi kita dapatlah satu jumlah siapa yang nak mai qiyamul lail, siapa yang nak makan sahur, kita nak sediakan makanan tujuannya. Jadi lebih sistematik, lebih proper daripada kita buat satu jumlah makanan, lepas itu yang mai 5 orang, yang mai 3 orang, dah jadi masalah. Yalah, esok bolehlah bagi kat orang kan, tapi lebih baiknya kalau kita buat secara proper. Senang kita nak memberikan pemberitahuan, pengumuman, hebahan, dan sebaran kebaikan ke dalam grup WhatsApp kita. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, macam kita nak kempen lah, kempen kuliah duha kita edarkan dalam grup kita itu iklan. Tuan-tuan ada grup keluarga, tuan-tuan ada grup kawan-kawan, tuan-tuan hantar, dapat free aja pahala. Kita ada kempen, tuan-tuan hantar, tuan-tuan tak bagi tak apa, kita minta sumbangan wakaf, contohnya infak, kita nak hantar pergi Turki, Syria ke apa, tuan-tuan hantar pergi, mereka bubuh dengan sebab mereka tahu iklan ada di sana, saluran untuk mereka bagi, mereka pun bagi. Tuan-tuan tak sedang pun tuan-tuan dapat pahala. Yang kita nak cari apa dia? Di tangan kita ada kunci syurga, jangan kunci neraka ada di tangan kita. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, jadi malam nisfu Sya'ban ni, kalau dalam hadis sahih Nabi kata pada malam nisfu Sya'ban Allah akan memberi keampunan kepada umatnya. Ni Allah akan menilik hambanya dan memberikan keampunan kepada kita. Nah, malam itu malaikat atau rahmat Allah akan turun di langit pertama dan menyeru, siapa daripada hamba-Ku
yang minta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Siapa yang minta rezeki, aku akan beri rezeki padanya. Siapa yang minta lepas daripada bala, aku akan selamatkannya dari bala. Siapa yang minta itu, siapa yang minta ini, siapa yang minta itu, kaza wa kaza wa kaza, sampailah naik fajar. Jadi malam nisfu Syaban, ibu-ibu bangun, sebut nama anak-anak kita. Sebelum ni tiap-tiap malam tak sebut pun. Malam nisfu Syaban kan sebut, ya Allah, anak pun nombor 1, ini Allah dah tahu. Tapi bila kita sebut, itu maknanya kita terlalu mengharap pada malam istajabah doa. Ya Allah, kau luruskan hati dia, ya Allah, kau selamatkan dia, ya Allah, kau ubah hidup dia, ya Allah, kau kembalikan dia pada jalanmu, ya Allah. Minta tuan-tuan. Yang memiliki hati manusia ini bukan kita, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ada harapan yang tak pernah padam. Kita semua ada impian yang sentiasa menyala. Tapi kadang-kadang kita minta bukan pada tempat dia. Ini tuan-tuan, malam nisfu Syaban jangan lepas. Siapa yang Tuhan tak bagi ampun? Siapa? Ada. Yang pertama adalah orang yang syirik, musyrik. Ya. Yang kedua, orang tu munafik. Itu hadis sahih tu. Musyrikin, munafikin. Hadis sahih. Munafik itu apa makna? Makna papat di luar, rencong di dalam. Mulut dia kata dia beriman, hatinya menyimpan kekufuran. Jangan, cuci hati. Jadilah orang yang benar-benar beriman. Dalam hadis yang lain disebut Allah tak ampun dosa siapa? Allah tak ampun dosa orang yang musyahin. Apa dia musyahin? Orang yang berkelahi, berdendam, kesumat, tak selesai. Mengkelahi dengan kawan tu bukan sehari dua, bukan sebulan dua, bertahun dah tak bercakap. Ni setahun kah, seminggu kah? Kita tak cakap dengan saudara kita berapa lama? Hak Tuhan bagi berapa hari? 3 malam saja. 3 malam saja tak bertegur siapa ni. 3 malam. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal, maknanya haram bagi satu orang Islam dia hijrah tinggal saudaranya lebih daripada 3 malam. Kita nak marah kat dia pun dekat 3 malam. Lepas itu mulakanlah dengan memberi salam. Assalamualaikum, salam. Menggugurkan dosa. Jangan sampai lebih dari 3 malam. Nanti bulan nisfu Syaban sampai, kita tak dapat keampunan dosa. Lagi, Allah tak ampun orang derhaka mak bapak dia. Orang yang derhaka mak bapak dia tidak akan dapat keampunan. Tuan-tuan, hadis-hadis banyak cerita tentang kemuliaan bulan Syaban ni, nisfu Syaban itu. Sehinggalah pada satu malam Nabi keluar daripada rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah sedang jaga-jaga. Waktu sepertiga malam dah, tengok-tengok suami dia tak ada. Nabi, dia pun keluar pergi cari. Kan, siapa biasa pergi Mekah di Masjid Nabi, kita pergi dekat dengan Raudah, tepi tu ada makam Nabi. Di situlah rumah Nabi dengan Aisyah, rumah Aisyah itu. Aisyah keluar. Tengok-tengok Nabi duduk dekat bakit. Nabi sedang mendongak kepala Nabi ke langit. Itu malam nisfu Syaban. Dan Nabi bagi tahu malam tu Allah ampunkan dosa umat dia, dosa kita lebih banyak daripada kambing, kumpulan kambing yang dibelah oleh Bani Kalb. Mereka ni adalah satu kaum ataupun satu koloni yang paling antara yang terbanyak membelah kambing di Madinah. Jadi bayangkan bulu-bulu kambing tu banyak mana? Kambing pun punya banyak mana? Bulu-bulu kambing. Jadi orang yang tak dapat keampunan dosa pada malam tu, orang derhaka ibu bapa. Tak dapat. Lagi orang yang minum arak, tak dapat. Lagi orang yang pakaiannya melebihi mata kaki. Ni orang lelaki-lelaki ni, dia pakai seluar, dia pakai jubah melebihi mata kaki dah. Buku lali. Kalau siapa lebih pada buku lali, haram dan tidak akan dapat keampunan dosa pada malam nisfu Syaban.
yang bila dia lebih daripada mata kaki itu pakaiannya dia sombong. Kalau tak sombong tak apa. Maknanya kita pakai baju labuh pada buku lali tapi kita tak sombong, tak apa. Tapi kalau orang tu dia saja bagi labuh sampai ada sebahagian dia sapu jalan tu, kan, dia sapu jalan. Jadi Jahanam bahagian bawah dia punya seluar dan perut dia kata, tengok aku duit banyak, aku nak heran apa, Jahanam dia contohnya. Maka dia sombong ketika melabuhkan pakaian seluarnya itu sampai lebih daripada mata kaki. Orang ni adalah orang yang tidak dapat keampunan dosa pada malam nisfu Sya'ban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya walaupun ada lagi berkenaan dengan Sya'ban, kita nak pindah kepada menanti Ramadan. Jadi kita hari ini sedang meniti Sya'ban, menanti Ramadan. Menantilah dengan penuh pengharapan dan doa, balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami untuk jumpa Ramadan. Dalam hati sekarang letak apa? Kerinduan pada Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku, aku nak jumpa Ramadan. Sebab apa? Itulah yang Nabi ulang. Itulah yang Nabi ulang sejak daripada awal rejab. Setiap kali, setiap hari, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Masjid-masjid, surau dah boleh dah buat pada bulan Sya'ban. Marhaban ya Ramadan. Ramadan, kami rindu padamu. Contohnya, kan, bubuh di situ. Orang tengok, oh marhaban ya Ramadan, dah dekat Ramadan dah kak. Ya Allah, panjang umurku, aku nak jumpa Ramadan. Tuan-tuan, percayalah, akan ada orang yang tak sempat jumpa Ramadan. Betul tak betul? Akan ada orang yang tak sempat jumpa Ramadan. Walaupun Ramadan itu akan datang berulang-ulang kali lagi dalam hidup kita. Ramadan akan pasti datang lagi tahun ni, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tiap-tiap tahun Ramadan pasti akan datang. Tapi kita nak bertemu dengan Ramadan, kita tidak dapat pasti pun. Lihatlah kiri kanan kita. Tentu kita akan jumpa dengan bekas-bekas orang-orang yang kita sayang. Pulanglah ke rumah. Lihatlah kenangan bersama mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Tahun lepas Ramadan dengan kita kan, tahun lepas Hari Raya dengan kita kan, tapi tahun ni mereka sudah tiada lagi. Tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita tengok sikit beberapa hukum puasa. Saya nak ambil terus lah sebab masa sudah 9.48 kan. Lagi kedai nak buka kan, jadi kita tak boleh panjang. Saya nak pergi terus sebab dia ada kaitan dengan Sya'ban. Dia ada kaitan dengan Sya'ban sebab di bulan Sya'ban kita jumpa nisfu Sya'ban. Bila jumpa nisfu Sya'ban, ada hukum dalam hukum-hukum puasa haram dan tidak sah. Okey, secara laju. Hukum puasa ada berapa? Hukum puasa ada berapa? Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Ada haram tetapi sah, ada haram dan tidak sah. Kan? Okey. Hukum puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Right? Puasa Ramadan itu wajib. Lagi puasa nazar itu wajib. Lagi puasa kafarah itu wajib. Puasa yang diperintahkan ulil amri, sultan, itu wajib. Ada lagu tu? Ada. Dalam syarak, sultan berhak untuk memerintah rakyat dia berpuasa untuk tujuan minta hujan, solat minta hujan. Maka sultan kita, besok kita nak solat minta hujan kerana kemarau panjang, beta perintahkan rakyat beta berpuasa, maka puasa tu jadi wajib hukumnya. Wajib juga puasa yang kita kena puasa ketika kita panggil ketika itu kita panggil fidyah dalam ibadat haji umrah. Yang tu makna kita kena sembelih, kita kena puasa.
di dalam ibadat haji umrah itu juga puasanya wajib. Baik. Kemudian puasa yang hukumnya sunat. Hukumnya sunat, itu hukum asal puasa sunat. Yang pertama seperti puasa yang datangnya secara seminggu sekali, iaitu hari Isnin dan Khamis. Itu puasa sunat seminggu sekali. Tiap-tiap Isnin, tiap-tiap Khamis, sunat hukumnya puasa. Dan sangat baik tuan-tuan dah duk buat tiap kali Rejab, Syaban, Isnin, Khamis kita sudah ambil. No? Momentum untuk jumpa Ramadan. Kemudian puasa yang datang sebulan sekali. Tadi seminggu sekali, ni sebulan sekali. Iaitulah puasa hari-hari putih dan hari-hari hitam. Ada puasa nama hari putih nah. Bila puasa hari putih? Iaitu hari yang ke-13, hari yang ke-14, hari yang ke-15 setiap bulan. Jadi bulan ni kita akan jumpa 13, 14, 15. 15 tu bertindan dua. Apa dia? Nisfu Syaban dan hari putih. Okey? Jadi siapa yang tak ada masalah apa, ambil daripada 13, 14, 15. Hari nisfu Syaban bertindan dua, 15 hari putih, 15 hari nisfu Syaban. Kemudian hari-hari hitam, iaitu 28, 29, 30. No? Iaitu hujung bulan. Kalau hari putih sebab tengah bulan. Tengah bulan apa? Bulan Islam. Selalunya disebut putih itu kenapa? Kerana cahaya bulan yang terang benderang. Tengah bulan. Hari hitam disebut kenapa? Sebab tak ada bulan. Gelap gelemat. 29, 28, 29, 30. Okey. Ada yang datangnya setahun sekali. Ada yang datangnya setahun sekali. Seperti puasa pada hari Arafah. Itu setahun sekali. Hari Arafah hari apa? Hari 9 Zulhijjah. No? 10 hari raya. Semalam kita mengaji, salah satu malam yang sunat kita hidupkan adalah malam hari Arafah. Esok nak hari Arafah tu, malam tu sunat kita qiyamul lail. Hidupkan malam. Kata Al-Imam Al-Ghazali, hari Arafah ni jangan tinggal tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak pergi haji ni, kita puasa, kita duduk di sini ni, pahala dia sangat besar. Sehari saja kita puasa, dia menebus dosa 2 tahun. Setahun sebelum, setahun selepas. Setahun sebelum, setahun selepas. Tu hadis sahih no? Tuan-tuan, ada riwayat Tirmizi, ada riwayat Imam Muslim, ada yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Kemudiannya hari Tasu'a, hari Ashura. Tasu'a tu hari 9. No? Ashura hari 10. Wal hadiyah asyara min Muharramin, dan juga hari 11 daripada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan haram, sunat kita puasa, tapi secara lebih besar tuntutannya adalah 9, 10, 11. Nampak? Kalau boleh buat 3-3 terbaik. Tak boleh buat 3-3, buat 9 dengan 10. Tak boleh ambil 10 dengan 11. Tak boleh juga, jangan tinggal 10. 10 Muharram. No? 10 Muharram itu mereka buat hari Karbala. Kalau Syiah buat hari Karbala. Mereka makan, kita puasa. Membezakan kita. No? Kemudian satu lagi, wasittun min Syawal, dan juga 6 di bulan Syawal. Lepas Ramadan kita ambil 6 di bulan Syawal. Paling baik sambung terus. Raya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Paling baik. Tak boleh juga buat selang-seli. Jangan tak ambil.
sebab dia seperti puasa sepanjang tahun. Kemudian wal ashhurul hurum. Wal ashhurul hurum makna bulan-bulan haram. Apa dia? Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian wal ashril awal min Zulhijjah. Masuk bulan Zulhijjah, ambil daripada 1 sampai 9. Ambil daripada 1 sampai 9. Allah berfirman wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Maksudnya malam di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita hidupkan malam tu sampai malam raya. Boleh. Kemudian apakah pula hukum kalau orang tanya apakah puasa sunat yang paling terbaik? Maka sunat puasa yang paling terbaik daripada puasa sunat adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Itulah puasa yang paling terbaik daripada puasa sunat, iaitu saumu yaumin wa iftaru yaumin. Iaitu Nabi Daud dia puasa sehari, dia buka sehari. Dia puasa sehari, dia buka sehari. Habis. Sekarang masuk hukum puasa yang makruh. Hukum puasa yang makruh, sebelum tu, makruh apa makna? Makruh makna buat tidak berdosa, tinggal mendapat pahala. Makna makruh ni kalau kita buat tak apa, tinggal dapat pahala. Contoh, kita makan bawang kan, makruh. Makan tak apa, kalau tak makan dapat pahala. Gitu, ya kan? Macam tu. So dalam puasa ada puasa yang hukumnya makruh. Kalau makan bawang tak apalah, tak buat dapat pahala, buat tak dosa, makan. Ini puasa kot. Apa makna? Dia bangkit, so dia tahan diri, tak makan, tak minum dan melakukan perkara batal puasa daripada terbit, daripada naik fajar sampai tenggelam matahari dengan niat aku puasa sunat. Letih tak? Letih. Penat tak? Penat. Orang makan kita tak boleh makan kot. Hang siapa nak tak makan? Tak apa, katuk hari ni. Hai, bukan kemarin hang makan dengan aku? Ya. Habis tu esok hang kata hang nak buat kenduri. Betul. Nanti hang puasa hari ni. Hang puasa apa? Sunat lah. Ni mana boleh puasa sunat hari Jumaat? Kawan ni mengaji. Dia ni tak mengaji. Dia kata lu pasal apa tak boleh? Kan hari Jumaat penghulu segala hari. Dia fikir logik betul tak? Hari Jumaat kan penghulu segala hari. Tuan-tuan, siapa puasa hari Jumaat semata-mata, puasa itu puasa sunat. Nah, dia tak kapit dengan hari Khamis ataupun dengan hari Sabtu, maka hukumnya adalah makruh. Penat saja. Faham? Simpan abang kat anak kita, dia semangat lagi, dia puasa tu lah. Hari Jumaat dia puasa, hari Jumaat dia puasa. Dia kata apa? Pasal hari Jumaat penghulu segala hari, tentu pahala banyak sekali. Kalau nak puasa sunat hari Jumaat, ambil dengan hari Khamis, kembang dengan hari Sabtu, boleh. Jangan puasa dia semata-mata. Jangan puasa hari Sabtu semata-mata. Jangan puasa hari Ahad semata-mata. Puasa sunat pada Jumaat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja, hukumnya adalah makruh. Faham? Pasal apa makruh? Sebab hari Jumaat itu adalah hari raya umat Islam secara mingguan. Ini hari raya ni. Tu sunat kita pakai baju baru, kita pakai minyak wangi, mandi sunat Jumaat kan, pi kod lain balik kod lain. Raya kapit kuku kan. Nampak tak? Hari Jumaat, hari raya mingguan umat Islam, makruh puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Kalau nak puasa, kembang, kecuali dia ada sebab yang khusus seperti jatuh pada hari Jumaat itu hari Arafah. Itu lain cerita. Faham?
Okey, kemudian hari Sabtu saja jangan. Pasal apa? Hari Sabtu hari raya orang Yahudi. Hari Sabtu. Hari Ahad hari raya orang Kristian. Makruh puasa. Okey, habis. Kita pindah pula kepada haram. Haram ini pula terbahagi dua, iaitu haram tetapi sah dan haram dan tidak sah. Haram tetapi sah adalah seperti saumuz zaujati biduni izni zaujah, puasa seorang isteri tanpa izin dari suaminya. Puasa sunat, haram tapi sah. Teruk pada makruh lagi kan. Haram memang teruk pada makruh, sebab haram ni makna berdosa. Sah memanglah sah, tapi haram. Abang, ani nak puasa esok. Orang nak puasa Syaban. Abang tak mau puasa sudah. Janganlah ni. Lu orang nak puasa tak bagi. Janganlah. Laki dia baru balik outstation 2 minggu. Baru sampai tahu hamba Allah ni kata nak puasa. Laki tak bagilah. Janganlah. Awak, bang dah kerja nak ajak pergi makan. Makan-makan lah. Di rumah, di luar. Tengok-tengok esok dia puasa juga. Laki dia main pegang-pegang. Orang puasa tahu tak? Laki dia kata pasal apa puasa? Orang nak buat ibadat lah. Tak boleh. Ada pula orang nak puasa tak boleh. Bini tak mengaji. Hukum dia haram. Faham? Nak puasa sunat, maklum lah, minta kat balung dulu. Bang, abang esok nak puasa, bagi dah. Dia kata, abang ni kira-kira esok ada kerja dengan cik nak bawa pergi berjalan. Kita nak pergi cuti-cuti Malaysia. Tak apa. Tak payah cakap banyak. Faham? Jangan duk bersyarah pula kat lelaki kita. Tapi kalau dia kata tak apa, kita puasa sama-sama, terbaik sekali. Sayang abang. Malu betul lah. Tapi kalau dia tak bagi, jangan buat. Oh tu nak abang kedudukan suami tu tinggi. Sehingga nak puasa pun kena minta izin suami. Yang kedua, puasa seorang hamba tanpa izin penghulunya. Tak ada dah. Hamba ni tak ada dah zaman dulu. Tinggal satu saja makruh tetapi sah, iaitu puasa isteri tanpa izin suami. Habis. Kemudian haram dan tidak sah. Ingat betul-betul. Haram dan tidak sah. Kalau dia puasa, haram. Kita raya puasa, makanlah dodol dan wajib ni. Oh dia kata saya tidak makan. Minumlah ayat sarbat ni. Oh saya tidak minum. Lu apa siapa tak sudi kah? Saya puasa. Dia kata, tengok aku, orang lain semua pakat makan hari raya, aku berpuasa. Kuat tak imanku? Itu al-bangangu. Siapa? Pasal puasa pada hari raya, hukumnya adalah haram dan tidak sah. Apa dia? Raya puasa, raya haji, bahkan hari-hari tasyrik. Faham? Raya kedua, ketiga dan keempat daripada bulan Zulhijjah. Raya haji itu haram puasa. Nah, kemudiannya puasa pada hari Syak. Hari Syak, tuan-tuan bisa dengar hari Syak. Hari Syak ini adalah hari di mana manusia bercakap-cakap tentang anak bulan. 29 hari bulan kita tengok anak bulan. Tengok anak bulan, perempuan abang kata nampak. Oh, maklum nampak anak bulan. Persaksian perempuan tak boleh. Dalam bab anak bulan ni perempuan tak boleh bagi persaksian. Tak diterima. Dia tanya, betul tak Ahmad? Ahmad betul tak Ahmad? Ahmad tu kanak-kanak. Sama juga tak boleh diterima. Maka ulil amri menetapkan kita akan genapkan 30 Syaban. Maka hari 30 tu dipanggil hari Syak. Faham? Hari 30 hari Syak. Siapa puasa? Sunat. Hukumnya haram dan tidak sah. Yang terakhir,
Puasa yang haram dan tidak sah adalah puasa di nisfu Sya'ban yang kedua. Nisfu Sya'ban, dia puasa, dia panggil saumun nisfil akhiri min Sya'ban, puasa nisfu yang terakhir dari Sya'ban. Mana nisfu kedua? Nisfu pertama 1 sampai 14, nisfu kedua, nisfu akhir nisfu pertama 1 sampai 15, nisfu akhir 16 sampai hujung, sampai habis. 30 kah, 29 kah, sampai habis. Boleh faham? Hukumnya haram dan tidak sah. Jadi soalan pun timbul, bagaimanakah rupa keadaan di mana seorang yang berpuasa tidak haram dan puasanya sah pada hari nisfu akhir daripada Sya'ban, 16 naik ke atas, sah, dan juga pada hari Syak, sah? Jawapannya ada 3 keadaan. Ingat betul-betul ni, ada 3 keadaan. Yang pertama, iza kana saumu wajiban, apabila puasa yang kawan tu puasa itu hukumnya wajib, ka qada'in au kaffaratin au nazrin, seperti seorang tu puasa qada'. Faham? Kita ni tak puasa pun, 10 pertama 15 pun tak puasa, 1 2 3 4 semua tak puasa, tak ambil apa pun, tiba-tiba sampai hari 16 ni ganti dak lagi puasa, dak lagi mak puasa lekas, mak haram tak sah mak. Ni tak mengaji, haram mak, tak boleh, ustaz kata haram, tak sah. Sebenarnya kalau puasa itu hukumnya wajib, boleh puasa, sah, dan dikira juga mendapat pahala. Apa dia? Puasa qada, lagi puasa kafarah, lagi puasa nazar. Hak tadi, hak wajib tu semua boleh puasa pada hari Syak dan hari nisfu akhir dari Sya'ban. Yang kedua, iza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirdun kasaumil itsnaini wal khamis, apabila adalah seorang itu baginya sunnah yang sudah jadi wirid kebiasaannya, seperti dia berpuasa Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis dalam kitab fiqh tasdidat ni, at-takrirat as-sadidah fil masail al-mufidah, ini dia sebut dalam mazhab kita Syafi'i, tasbutul adatu bin marrah, sudah jadi sabit adat kebiasaan sekali kita buat. Contoh, tuan-tuan, kita puasa Isnin Khamis, bila Sya'ban puasa Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis, tiba-tiba kita nak puasa di nisfu akhir daripada Sya'ban, 16 naik ke atas, boleh tak boleh? Boleh. Puasa apa? Isnin Khamis. Faham? Puasa sunat. Okey. Yang ketiga, iza wasala an-nisf ats-tsani bima qablahu, apabila seorang itu menyambung nisfu yang kedua dengan sebelum, sila-sila mai duduk depan. Apabila menyambunglah seorang itu nisfu yang kedua dengan sebelumnya. Bila nisfu kedua? 16. Ingat tu, kita kan malam nisfu 15 kan? Malam nisfu 14, malam 15. Jadi nisfu kedua mula 16, sambung dengan sehari sebelumnya. Bila? 15. Boleh. Jadi 15 hari terakhir nisfu pertama Sya'ban, kita sambung nisfu kedua dengan sebelumnya. Bila sebelumnya? Iaitulah 15. Bukan macam orang kita duk faham, mereka salah faham. Dia ambil puasa Sya'ban 1, ataupun hari yang kelima, ataupun 10 Sya'ban, tiba-tiba dia pergi puasa pula hari 16. Tanya, hang puasa apa? Puasa sunat. Sunat apa? Sunat Sya'ban. Hai, hang tak ambil sebelum dia? Dia kata ambil dah 1 hari bilang itu, ambil dah 10 hari bilang itu.
Tuan-tuan, dalam kitab Arab dia terang dengan jelas. Dia kata bi an sama yauma 15, dengan sekira-kira orang tu telah berpuasa hari yang ke-15, fayajuzu lahu an yasuma alladhi ba'dahu, fayajuzu lahu, maka harus bagi orang itu an yasuma liyauma alladhi ba'dahu, dia puasa hari selepas daripada nya apa? Nya hari ke-15. Dia abang pula yauma 16, iaitu hari yang ke-16. Wa iza sama yauman 16 jaza lahu saumu yaumi 17. Bila orang tu dah puasa hari 16, maka harus dia puasa hari 17. Dia sambung lagi, bila dia puasa hari 17 harus dia puasa hari 18. Bila dia puasa hari 18, maka dia boleh puasa hari 19. Sampailah akhir bulan dia boleh puasa. Faham tak? Ni puasa sunat ni. Dia puasa 15, dia sambung 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai 30. Dia boleh puasa. Puasa apa? Sunat. Tengok dia kata, fa iza aftara yawman wahidan haruma alaihi saumu baqiyati syahri. Bila orang itu dia buka puasa sehari sahaja di celah-celah tadi itu, maka haram dia berpuasa baki bulan itu. Contoh, kita dah puasa hari 15, maka kita boleh puasa hari 16. Bila puasa hari 16, kita boleh puasa 17. Puasa 17, boleh puasa 18. Tiba-tiba hari 19 pergi makan kenduri, maka hari ke-20 sampai akhir bulan Syaban haram dan tidak sah kita puasa sunat. Faham lagi? Nak puasa juga boleh tak? Boleh tak? Boleh. Puasa apa? Puasa wajib. Puasa wajib lah. Apa? Puasa qada. Qada. Masa kita mula-mula balik tu, ingat tak kita ni betul-betul ke puasa? Masa mula-mula balik dululah, tak apa nak ingat dah. Boleh qada. Qada hak tampung balik lama-lama tu. Pasal apa? Kita pun tak tahu waktu tu takkan masuk bilik ayak pi nganga-nganga sambil buka ayak tu, nganga ayak tu masuk tak sengaja. Kan? Tuan-tuan, saya nak abang siap-siap nak, pasal kita tak tahulah. InsyaAllah kalau ada kuliah kita sebutlah lagi kan. Apa nama, maklumlah saya di seberang sana nak main bulan-bulan puasa kan. Kita tengok macam mana keadaan. Pahala lagi besar. Saya cadang jangan berhenti kuliah. Sepatutnya kuliah mengaji ni kita tak berhenti. Pasal apa? Pasal pahalanya besar. Kita buat yang sunat dapat fardu, buat yang fardu 70 kali fardu, dapat pahala lagi besar. Kalau kuliah duha kita buat dalam bulan Ramadan. Tapi saya nak abang siap-siap. Abang kat anak-anak kita, abang kat lelaki kita, abang kat kita. Apa dia? Ada perbuatan waktu puasa tak sengaja tapi batal. Siapa boleh abang? Tak sengaja batal. Kita punya pahaman cik zaman lama-lama kan, keluar abang awak tak sengaja ayam masuk lubang telinga. Tak sengaja mana batal, tak sengaja kot. Cara jawab. Okey, kita puasa. Puasa mula dengan terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada orang dalam bulan puasa sepanjang-panjang hari puasa dia tak mandi? Ada? Angkat tangan siapa ada buat kerja tu? Semua orang pakai mandi. Sedangkan dalam hukum fiqh, mandi ada dua jenis. Hak tadi faham dah kan? Faham dah no? Mandi ada dua jenis. Mandi apa? Yang pertama nama dia mandi adat. Yang kedua nama dia mandi ibadat. No? Mandi adat ni mandi saja-saja. Mandi saja-saja ni ada dua pasal. Satu saja sebab nak bagi bersih badan kita ada kotor, bukan najis, kotor saja. Belemuh. Pi bendang ke apa ke, buat kerja kontrak sikit ke apa ke, masak ke sikit ke apa ke, belemus. Ataupun panas. Nak mandi. Boleh tak mandi? Boleh. Itu mandi adat nama dia. Beza mandi adat dengan mandi ibadat adalah niat. Mandi ibadat ada dua. Satu nama dia mandi wajib. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Mandi wajib. Yang kedua mandi sunat.
Sahaja aku mandi sunat Jumaat, mandi sunat. Okey. Maknanya kesimpulan, semua orang pakat mandi bulan Ramadan, betul tak betul? Okey. Mandi. Apa hukum orang tu waktu dia mandi tiba-tiba air masuk dalam rongganya, dia tak sengaja? Apa hukum? Okey, tengok dia mandi apa? Tengok cara dia mandi. Kalau dia mandi itu hukumnya wajib atau mandi sunat, yakni mandi yang disuruh oleh syarak, mana? Tengok cara dia mandi pula. Mandi macam mana? Satu dinamakan al-inrimas. Al-inrimas, bukan ramah. Betul? Al-inrimas. Al-inrimas ni maknanya selam, mandi dengan menyelam. Kan? Rumah kita ada kolam mandi. Kan? Dalam bilik kita ada kolam mandi tu. Hebat lah, kaya semua lah. Kita pun nawaitu raf'al hadasil akbar, kedabum terjun. Atau kau belah kampung saya ni pida-pida, ada banyak sungai, dia terjun, dia selam. Mandi apa? Mandi wajib. Air masuk lubang telinga, batal puasa dia. Pasal apa? Pasal hukum mandi menyelam ketika bulan puasa makruh. Hukum asal dia makruh dah. Jadi jangan kolam renang di Langkawi ni dia SAG tak ada. Luhat sebelah tu ada kolam. Jaga-jaga. Hukum asal selam tu makruh dah. Masuk air batal. Tapi kalau kita mandi wajib atau mandi sunat, kita dipanggil asab. Asab ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil jurus. Kan? Ambil cedok jurus. Ataupun pakai shower. Air duk turun tu, duk gosok, air tu masuk lubang telinga. Tak sengaja, tak batal. Faham? Mandi apa? Mandi wajib atau mandi sunat. Now, mandi adat. Mandi adat makna mandi saja-saja. Apa hukum kalau air masuk lubang telinga? Tak sengaja. Bukan sengaja, tak sengaja. Maka hukumnya tanpa mengambil kira dia mandi selam ke, dia mandi jurus ke, tetap batal puasanya. Wajib dia ganti. Jadi ingat-ingat balik je. Masa kita dulu kan, macam mana waktu tu? Ada tak biasa kita masuk air lubang telinga, lepas tu kita keluar, lepas tu kita diberitahu kata tak batal lah, tak sengaja kan? Tak sengaja kan? Dia ada tak sengaja, tak batal. Walaupun banyak, ada. Syarat tak sengaja. Kan? Tak sengaja. Kita tak sengaja makan 5 pinggan, tak sengaja. Kan? Hai, puasa. Puasa 5 pinggan. Syarat betul-betul tak sengaja. Betul-betul tak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, duk tang ni ya, dia telan. Dia kata ambil baziak, duk tang ni sikit ya pun, telan, batal. Batal. Pasal apa? Dia makan dengan sengaja. Tak sengaja banyak mana pun tak apa. Tapi soalan dia takkan tak sengaja sampai 5 pinggan. Yang tu je lah kan. Maknanya selalu tak sengaja ni 1-2 mulut ya, kita terus tersedar. Ingat. Sebab belum saya tak tahu bila kita nak main, nak jumpa lagi. Ingat orang perempuan ingat bila kita merasa makanan, sisa yang ada dalam mulut wajib dicuci. Mulut wajib dicuci. Mulut kita boleh jadi mutanajis ya. Mulut boleh jadi mutanajis. Makna mulut sudah kena najis. Apa najisnya? Najisnya seperti muntah. Muntah najis. Ataupun tak najis, sisa makanan. Kita telan, batal. Mutanajis, lagilah. Muntah ni, kalau tak sengaja, tak batal. Muntah. Sengaja tak? Tak sengaja. Tak apa, tak sengaja, tak batal. Dia pun ludah 2-3 kali, habis. Macam mana? Muntah, najis. Darah, najis. Orang tu dia sakit gigi sangat, pergi cabut gigi.
Pi cabut gigi. Dia telan darah dia. Tuan-tuan, jaga. Darah adalah najis, telan membatalkan puasa. Kalau dalam bab tu mungkin ada klausa sikit lah, pasal susah nak jaga dan sebagainya, sikit tak apa. Tapi sebenarnya najis mesti dicuci. Yang nak abang tu, najis wajib dicuci. Seorang itu berdarah giginya, berdarah gusinya, dia wajib cuci. Ada orang dia berdarah gusi, dia ludah merah, betul tak? Lepas tu dia ludah lagi, dia ludah lagi, dia ludah lagi, akhirnya jadi kuning, akhirnya jadi putih, akhirnya dah tak ada darah, betul tak betul? Lepas tu dia pun kata tak ada apa-apa, dia pun buat macam biasa-biasa, sedangkan mulutnya najis. Wajib cuci tu wajib, sebab kalau tidak batal kita telan lepas itu. Sebab kita punya ayam liuk bercampur dengan najis, telan batal. Kita kena ambil ayam, buat macam mana? Ambil ayam, bubuh dalam mulut, kumuk. Al-mubalaghah, atau bersungguh-sungguh pada ketika itu bukan hukumnya makruh. Bukan hukumnya makruh. Bulan puasa bila kita ambil wuduk dalam waktu puasa, mubalaghah hukumnya makruh. Tetapi ketika mencuci najis dalam mulut tidak makruh. Bahkan disuruh ketika itu, sehingga kalau ayak tertelan sedikit tidak batal. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita pergi ambil ayak sembahyang, pergi gok, batal puasa kita. Pasal apa? Hukum asal makruh. Nampak? Ya, cuci, buang, kena cuci dengan ni. Jadi kena ingat, ada kadang-kadang orang perempuan ni dia tak faham, sampai tak berani nak rasa makanan. Tak berani. Nak rasa makan pun tak berani. No, jangan takut, rasalah makanan. Tak salah. Syarat kita lah tukang masak. Faham? Memanglah orang perempuan nak masak kan? Kita masak. Ramai orang tak berani rasa makanan. Saat ni elok masuk waktu baru kalut nak rasa. Pasal apa tak rasa tadi? Makruh. Betul tak? Ramai kata rasa makanan makruh. Betul tak betul? Pasal apa kata makruh? Tak tahu. Orang duk abang lama-lama dah dia kata rasa makanan tu makruh. Betul sebenarnya, tapi makruh kepada orang yang tidak ada kena-mengena dengan makanan tu. Kita ni tukang masak, kita duk masak, kita ambil, kita rasa makanan tu tak makruh. Laki kita balik-balik, dia tak pasal-pasal pergi rasa, makruh. Faham? Jadi kita rasa tak makruh. Kalau kita panggil anak kita, mat, ya, mai rasa saat makanan ni, dia rasa, kita suruh dia tak makruh. Sebab kita dah suruh pindah kat dia, dia pun rasa. Macam mana? Sedap mama, sedap. Adakah jawapan rasa makanan sedap? Nak tanya. Batal lah puasa dia. Pasal apa? Itu tanda dia telan. Sedap hanya boleh dirasa bila telan. Betul tak betul? Kalau masin, masam boleh kuat atas ni. Masin ke, manis ke, boleh lah. Dia kena cuci balik, buang sisa makanan. Okey tuan-tuan, saya nak ucap terima kasih banyak kerana tuan-tuan sabar menanti sampai dekat 10.30 kuliah kita pada pagi ini. Kita panjang sikit sebab kita nak jumpa dengan Ramadan. Saya harap pengurusan HIG dapat meneruskan kuliah duha pada bulan Ramadan supaya kita dapat pahala yang luar biasa. Buat yang sunat dapat fardu, buat yang fardu 70 kali fardu. Saya sekali lagi bagi nombor telefon saya untuk siapa yang belum lagi menjadi ahli grup Duha HIG, berbuat demikian. Saya akan add dalam grup ni, dan sebarang maklumat dan juga hebahan bahkan ilmu akan kita manfaatkan dalam grup HIG kita. Nombor telefonku sebenarnya boleh tanya yang lain pun ya. Nak tanya dalam grup pun boleh, nak tanya personal pun saya tidak ada masalah. Cuma personal ni kadang lambat sikit. 013 488 1967 tuan insya-Allah. Bagi pihak Yayasan Amal Malaysia cawangan Kedah, saya nak ucap terima kasih banyak kerana banyak penyumbang yang telah menyumbang kepada Yayasan Amal, kepada tabung kita. Kita dah lancarkan tabung untuk Turki dan Syria melalui akaun bank Maybank, dan yang lain-lain akaun Yayasan Amal Bank Islam untuk
wakaf-wakaf Al-Quran, wakaf telaga, wakaf katil hospital. Jadi hari ni saya main sendiri. Kalau tuan-tuan nak bagi wakaf Al-Quran, kita akan bagi resit. Secara biasa hari itu saya tak bawa. Pada bulan lepas kalau tuan-tuan perasan saya tak bawa. Yang ni resit wakaf Quran. Kalau tuan-tuan jumpa di mana-mana masjid, yang tu kita tinggal resit wakaf Al-Quran. Dan pada bulan lepas saya masukkan dalam akaun bagi pihak tuan-tuan, dan resitnya saya letak di dalam HIG kita punya grup WhatsApp kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kepada yang nak wakaf Al-Quran, wakaf telaga dan juga sumbangan. Saya boleh terima. Wakaf Quran saya bagi resit, yang lain saya akan masukkan resit rasmi daripada ibu pejabat dalam grup HIG kita. Saya ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jangan lupa, saya pesan sekali lagi, malam nisfu Sya'ban jangan ketinggalan, hidupkan malam, puasa di siang harinya. Jangan lupa, inilah detik terakhir, momentum untuk kita menyambut Ramadan dengan semangat, dengan kita memberikan yang terbaik sejak daripada bulan Rejab. Sya'ban lagi insya-Allah. 10 jari saya susun, mana tahu kita hanya merancang, Allah menentukan. Tiap pertemuan pasti ada perpisahan, tiap permulaan pasti ada pengakhiran. Andai diriku pergi terlebih dahulu, ya, tolong baca Fatihah, tolong baca Qul Huwallah 3 kali, dan kita akan jumpa lagi di sana nanti. Mudah-mudahan pertemuan akan datang masih ada habuan untuk kita, ada jodoh kita untuk kita sambung lagi di dalam kuliah duha di dataran HIG kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.